Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Jakarta, Indonesia bagi menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berlangsung hari ini. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran Kshatriya, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, timbalan-timbalan menteri, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis Diraja Brunei dan Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesihatan Republik Indonesia. Ke bawah Duli Maha Mulia seterusnya dijunjung berangkat melintasi kawalan kehormatan statik dan menaiki pentas khas untuk menerima tabik hormat diiringi dengan lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam dari Republik Indonesia dan 21 das tembakan meriam. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Brigadir Jeneral Besar Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia, dan Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Ahmad Ubaidillah, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtari Billah Ibni ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei 2024-2025 antara pasukan DPM-MFC dan Aksi Bersatu. Berangkat sama anak anda Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Anak anda Dulian Teramat Mulia Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim beraksi sebagai Ketua Pasukan DPM-MFC. Dalam perlawanan tersebut, DPM-MFC menewaskan Aksi Bersatu 6-1. Perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Inovasi akan terus menjadi teras utama dalam hala tuju pelan strategik Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei TAIB. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan TAIB berucap demikian pada majlis makan malam tahunan sempena ulang tahun ke-33 penubuhan Perbadanan TAIB. Menurut Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, dengan pelancaran produk dan perkhidmatan yang baharu serta penambahbaikan produk yang sedia ada,
perbadanan berkenaan akan dapat memenuhi keperluan pelanggan dengan lebih baik melalui budaya kerja dan perkhidmatan yang telus, beraccountability serta berhemah. Perbadanan Taib perlu juga bertekad untuk terus menyumbang kepada pencapaian wawasan Brunei 2035 dan rancangan induk ekonomi digital negara melalui inovasi kewangan dan transformasi digital yang berterusan. Di samping itu, Perbadanan Taib perlu juga terus mempertingkatkan kemampanan dengan mengintegrasikan amalan ESG, Environmental, Social dan Governance. Ini termasuklah usaha-usaha atau projek yang diungkayahkan seperti inisiatif hijau, penanaman pokok dan program tanggungjawab sosial yang lain. Juga hadir yang berhormat Pihin Udara Khatib dan Terpeduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah dan Terpeduka Haji Awang Othman Menteri Halil Agama selaku Penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku Penasihat Lembaga Pengarah Perbadanan Taib. Mental yang sihat mampu membantu keupayaan seseorang untuk menguruskan emosi, menjalani, menghargai serta menikmati kehidupan dengan cara yang positif, produktif dan seimbang. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa Forum Daerah-Daerah Sepeda Majlis Ilmu bagi Daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadirin berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Forum bertajuk Emosi Kueh juga menyentuh mengenai pendekatan negara ketika seseorang hadapi dan menangani apa jua musibah adalah dengan mengenal pasti kaedah pencegahan gangguan mental, rawatan sepadu gabungan intervensi medikal dengan rawatan ketuhanan dan pemulihan penyakit mental. Juga hadir Pengirian Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengirian Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kerja Seminar Majlis Ilmu 2024. Sebenarnya setiap ketarian ini berbeza-beza. Sempena 10 tahun Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengirian Anak Damit Kampung Manggis Madang dirasmikan, malam tadi Jawatan Kuasa Takmir Masjid berkenan mengadakan ceramah perdana Tadabbur Al-Quran. Antara yang hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Ceramah bertajuk membina kepribadian seperti Nabi Yusuf AS, memfokuskan perbincangan Tadabbur Surah Yusuf, antara lain menyentuh pembinaan jati diri atau akidah Nabi Yusuf dan kepribadiannya dalam cabaran hidupnya serta dalam berdakwah. Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam menganjurkan Festival Kebudayaan Jepun 2024. Majlis perasmian yang berlangsung malam tadi di salah sebuah pusat membeli belah di Brakas. Tuan Yang Terutama Maida Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun, dalam ucapan perasmiannya antara lain menyatakan penganjuran Festival Kebudayaan Jepun mencerminkan komitmen untuk memupuk pemahaman dan penghayatan budaya Jepun dalam kalangan penduduk di negara ini. Diadakan sehingga hari ini, festival dianjurkan dengan kerjasama Pusat Beli Belah Times Square, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat, Kementerian Pendidikan dan pelbagai persatuan di negara ini. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan sebagai fokal kebangsaan dalam menangani isu-isu protokol Montreal mengadakan perberigaan senegara mengenai penggunaan peralatan penyejuk yang menggunakan gas mudah terbakar sempena Hari Ozon Sedunia. Pemberigaan bertujuan memberikan pendarahan dan pengetahuan khusus bagi penghulu dan ketua kampung akan peranan dan kepentingan protokol Montreal serta tata cara penggunaan alat pendingin hawa dan peralatan yang menjimatkan tenaga. Antara yang hadir berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Pembangunan tidak akan lengkap tanpa keharmonian dalam masyarakat. Salah satu tugas ketua kampung termasuk membina jalinan yang kukuh
antara penduduk kampung, menggalakkan kerjasama serta memahami kepelbagaian yang wujud merangkumi berbilang puak. Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, pemangku pegawai daerah Temburong pada majlis penyampaian sijil lantikan Ketua Kampung Batu Apoi berkata, sebagai seorang pemimpin anak buah kampung, peranannya bukan sahaja memeduli hal ehwal kemaslahatan namun membantu memajukan ekonomi. Awang Haji Mumtaz bin Haji Yaakob dipilih menjawat jawatan Ketua Kampung Batu Apoi. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sepuluh pohon Busida Molineti variegated ditanam semasa kempen penanaman pokok sempena memperingati hari ulang tahun penukaran nama Bandar Brunei kepada Bandar Seri Begawan ke-54. Kempen diadakan di sekitar Jalan Residensi Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Perbandaran dan Daerah Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Selain sebagai usaha ke arah mendukung dasar perubahan iklim kebangsaan negara Brunei Darussalam kepada garis panduan protokol hijau, kempen juga diharap dapat memupuk kesedaran orang ramai tentang keperluan mewujudkan persekitaran yang bersih di seluruh negara. Mengetengahkan kreativiti pertukangan kayu syarikat dan pengusaha industri perkayuan di negara ini, antara matlamat pertandingan pembuatan perabot kayu sempena Hari Hutan Antarabangsa. Majlis penyampaian hadiah pertandingan tersebut diadakan di sebuah pusat mobil belah di kampung Sungai Hancing. Pertandingan dibahagikan kepada kategori A dan B. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Syarikat TS Wood Sdn Berhad menjuarai pertandingan bagi kategori A. Kategori B dimenangi oleh syarikat FRD Woodcraft. Penulisan kaligrafi Islam merupakan komponen penting dalam aspek estetik, salah satu aspek yang melambangkan kesucian agama Islam. Dalam temu bual bersama RTB, Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Mahmud Errol Kilich, Ketua Pengarah Pusat Penyelidikan Islam bagi Sejarah, Kesenian dan Kebudayaan Islam IRSIKA, menerangkan tentang signifikan dan keindahan penulisan kaligrafi Islam. As you know, our noble religion, Islam, it is not composed of only the jurisprudential aspect. We have philosophy, we have aesthetic, we have calligraphy. So actually we created civilizations in the world. If you visit the Brunei Darussalam, you will witness a beautiful architecture and beautiful calligraphy there. Tuan Yang Terutama juga mengongsikan kecenderungan IRSIKA untuk meneruskan kerjasama dengan negara Brunei Darussalam. We are organizing a calligraphy competition. Next one will be next year, 2025, and the other one it will be 2028. So inshallah, maybe next year or after 3 years, we will be doing again this big exhibition and competition with exhibition and conference together. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah menganjurkan bengkel pengenalan kepada asas dan disiplin tadabbur Al-Quran. Majlis penutupan bengkel dan penyampaian sijil diadakan kemarin di Pusat Dakwah Islamiah. Sijil disampaikan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Bengkel menarik minat 36 peserta. Ia bertujuan memperkenalkan asas dan disiplin dalam memahami serta mentadabbur Al-Quran yang merupakan panduan utama bagi umat Islam. Memelihara kesihatan mental penting kerana ia merupakan salah satu amanah dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesihatan mental yang baik membantu manusia dalam menyempurnakan ibadah. Perkara tersebut antara yang ditekankan dalam tazkirah semasa program Malam Munajat khas untuk wanita kali ke-18 anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Program dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah dari Masjid Kampung Salam Bigar dipimpin oleh Dayang Nur Syahmun bin Haji Matasan, psikologis klinikal
Ketua Strategi Kesihatan Mental Pusat Promosi Kesihatan. Program sempena Hari Kesihatan Mental Sedunia itu turut diimarahkan oleh guru-guru agama kawasan Brunei 1, Jabatan Pengajian Islam, Jemaah Muslimah dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Masjid Kampung Salam Bigar dan beberapa buah masjid di negara ini. Sekolah Kesuma Mekar mengadakan majlis sambutan Hari Guru untuk menghargai sumbangan para pendidik serta meraihkan pelajar cemerlang. Hadir Awang Syahrizal bin Haji Imran, pemangku pengarah peperiksaan. Sambutan seumpamanya adalah sebagai pengiktirafan dan penghargaan sumbangan guru-guru dalam menyampaikan ilmu sehingga para pelajar menjadi insan yang berguna pada masa hadapan. 35 pegawai dan kaki tangan Mahkamah Syariah serta Jabatan Kehakiman Negara menyertai kursus keseimbangan alam pekerjaan untuk menjadi penjawat awam yang berjaya. Kursus berlangsung di Dewan Serbaguna Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah. Kursus dalaman tersebut dianjurkan oleh Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri. Kursus diharap akan dapat meningkatkan lagi produktiviti dan mutu kerja selain memastikan kesihatan mental. Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal akan mengadakan kempen derma darah. Orang ramai adalah diseru untuk menyertai kempen tersebut bagi sama-sama membantu meningkatkan bekalan darah di negara ini. Pada hari Isnin 21 Oktober di tingkat 2 Kompleks An-Najat Beribi dari pukul 10 pagi hingga 3 petang, 22 Oktober pukul 10.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 1.30 petang hingga 3.30 petang di tingkat bawah Hospital Penginan Muda Mahkota, Penginan Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Manakala 23 Oktober di tingkat bawah Pusat Beli Belah Freshco, Batu Satu Plaza, Abdul Razak bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang. Khamis 24 Oktober di Atrium Pusat Promosi Kesihatan pukul 10 pagi hingga 3 petang sempena ulang tahun Pusat Promosi Kesihatan ke-15. Sementara 26 Oktober di tingkat bawah Pusat Beli Belah One City, anjuran pejabat pos sempena Hari Pos Sedunia. Orang ramai juga diablalukan untuk datang terus ke Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Salehah untuk menderma darah pada waktu bekerja. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard adalah sangat digalakkan.